Sistem perhubungan perusahaan di negara ini beroperasi dalam rangka Perundangan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Peraturan-Peraturan Perhubungan Perusahaan 1980 yang terpakai seluruh Malaysia. Tujuan akta ini diwujudkan adalah untuk menetapkan dengan cara yang teratur perhubungan antara majikan dan pekerja serta kesatuan sekerja mereka dan mencegah serta menyelesai sebarang perselisihan atau pertikaian berbangkit dari perhubungan mereka dan amnya untuk mengendalikan pertikaian perusahaan. Oleh itu, pembentangan ini akan menjelaskan prosedur perberhentian pekerja seperti yang terkandung dalam Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan dengan mengemukakan satu kes yang berkenaan. Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 atau dikenali sebagai Akta 177 ini memberi perlindungan kepada pekerja-pekerja yang dipecat tanpa sebab dan alasan yang munasabah. Seksyen ini memperuntukkan hak kepada seseorang pekerja memfailkan representasi untuk dipulihkan semula ke jawatan asalnya. Pemberhentian pekerja ini melibatkan pekerja, jenis situasi pemberhentian atau pemecatan pekerja, proses permohonan, perwakilan antara majikan atau pekerja, dan rundingan damai. Dalam pembahasan pembentangan ini menjelaskan kes pertikaian antara Hazli Faizal bin Mior Harun dengan Humi Steamboat Industries Sdn Bhd. Pemberhentian pekerja dalam Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan. Yang pertama, Seksyen 20-1 APP 1967. Jika seseorang pekerja, tidak kira sama ada dia seorang ahli kesatuan sekerja, pekerja atau selainnya, dianggap bahawa dia telah dipecat tanpa sebab atau alasan yang munasabah oleh majikannya, dia boleh membuat representasi secara bertulis kepada ketua pengarah untuk diambil bekerja semula dalam pekerjaannya dahulu. Representasi itu bolehlah dikemukakan di pejabat ketua pengarah yang berdekatan dengan tempat pekerjaan di mana pekerja itu dipecat. Yang kedua, Seksyen 20-A1 APP 1967, ketua pengarah tidak boleh melayani apa-apa representasi di bawah Subseksyen -1 melainkan jika representasi tersebut difailkan dalam masa 60 hari dari tarikh pemecatan. Yang ketiga, terdapat 10 jenis penamatan yang terkandung dalam Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan. Antaranya ialah: yang pertama, kontrak bertempoh tetap; yang kedua, prestasi kerja yang tidak memuaskan; yang ketiga, tempoh percubaan; yang keempat, salah laku; yang kelima, pembuangan terancang; yang keenam, peletakan jawatan secara paksa; yang ketujuh, kekecewaan kontrak; yang ke-8, penamatan mudah; yang ke-9, mencapai umur persaraan; dan yang terakhir, penepian pekerja. Prosedur pemberhentian pekerja dalam Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan. Award di antara Hazli Faizal bin Mior Harun dengan Humi Steamboat Industries Sdn Bhd. Latar belakang award. Award ini membincangkan tentang kes Hazli Faizal bin Mior Harun sebagai pihak menuntut dengan syarikat Humi Steamboat Industries Sdn Bhd sebagai pihak responden. Siasatan dalaman ini dibicarakan di Mahkamah Perusahaan Malaysia Cawangan Perak. Siasatan dalaman ini telah dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Rasida binti Haji Cik. Pihak menuntut iaitu Hazli Faizal bin Mior Harun mula bekerja dengan pihak responden iaitu syarikat Humi Steamboat Industries Sdn Bhd sejak tahun 1993 dengan jawatan terakhir beliau dalam syarikat itu sebelum dibuang kerja adalah sebagai Research and Development Technician dan catatan gaji terakhir beliau adalah sebanyak RM1.680 sebulan.
Kes bermula pada 16 April 2012 yang mana pihak responden telah menerima satu laporan yang menyatakan bahawa pihak menuntut telah melakukan satu kesalahan yang serius berkaitan dengan harta milik pihak responden. Hasil dari maklumat ini, pihak responden telah mengeluarkan surat pergantungan kerja kepada pihak menuntut. Dalam surat tersebut, pihak menuntut telah dipertuduhkan dengan dua kesalahan mencuri harta hak milik pihak responden. Pihak responden seterusnya mengeluarkan notis siasatan dalaman kepada pihak menuntut yang memaklumkan bahawa siasatan dalaman akan dijalankan pada 10 Mei 2012. Dalam notis itu disertakan juga dua pertuduhan yang dipertuduhkan ke atas pihak menuntut. Pertuduhan pertama ialah apabila pihak menuntut dituduh terbabit dengan kesalahan mencuri dua rangka tingkap dalam kurungan Lauwe pada 16 April 2012 sekitar jam 10 pagi, seperti mana kenyataan yang diberikan oleh pihak menuntut kepada pengurus kilang Encik Lim Beng Sun dan pengurus sumber manusia Puan Ti Mei Yi pada hari yang sama di antara jam 6.30 petang. Pertuduhan kedua pula apabila pihak menuntut disabitkan kesalahan dengan kecurian 4 unit pelet besi pada 16 April 2012 sekitar jam 10 pagi yang mana pihak menuntut telah dilaporkan memasukkan satu kotak kayu besar berukuran 4x8 yang disyaki mengandungi 4 unit pelet besi ke dalam tong lori GPS yang bernomor AHS 7699. Siasatan dalaman telah dijalankan pada 10 Mei 2012 seperti yang dijadualkan. Pihak responden telah mengemukakan 12 orang saksi dan pihak menuntut telah diberi peluang untuk mengemukakan pembelanya. Seterusnya adalah prosedur siasatan dalaman. Siasatan dalaman merupakan satu siasatan awal yang perlu dilakukan oleh majikan untuk membuktikan bahawa pihak yang tertuduh dalam siasatan ini benar-benar bersalah ataupun sebaliknya. Secara umumnya, perkara yang menjadi kepentingan bagi siasatan dalaman ini adalah bukti daripada pihak tertuduh. Hal ini demikian kerana sekiranya pihak tertuduh tampil dengan pelbagai bukti yang kukuh, maka pihak tertuduh boleh dibuktikan tidak bersalah dalam sesebuah awet itu. Antara contoh perkara yang menyebabkan majikan melakukan siasatan dalaman ialah apabila pekerja melakukan kesalahan seperti kecurian, gangguan seksual dan banyak lagi. Majikan perlu melakukan siasatan dalaman ini untuk mencari kebenaran dalam sesuatu kes di sebuah syarikat itu. Perkara ini membuktikan bahawa siasatan dalaman amat penting dalam mencari kebenaran serta menegakkan keadilan. Kepentingan siasatan dalaman dalam suatu kes itu juga dapat mengeluarkan segala bukti-bukti yang diperolehi. Segala bukti yang diperoleh daripada kenyataan yang dikemukakan oleh saksi kepada tertuduh dalam sesuatu kes itu. Bukti-bukti yang dikemukakan mampu membela nasib pihak tertuduh. Oleh yang demikian, dengan adanya bukti yang kukuh, maka pihak tertuduh boleh didapati tidak bersalah atau sebaliknya. Melalui bukti ini, segala kebenaran boleh terungkai dalam siasatan dalaman. Dalam siasatan dalaman, semua kes akan diputuskan oleh para panel penilai siasatan yang terdiri daripada pengerusi dan 2 orang ahli panel lain. Para panel penilai perlu menilai siasatan dalaman ini secara profesional, yang mana mereka perlu bersikap jujur dan adil semasa membuat keputusan. Hal ini demikian kerana untuk menegakkan berlakunya ketidakadilan dan juga bias semasa sesi menilai berlangsung. Panel-panel penilai siasatan dalaman perlu memberi peluang kepada pihak yang tertuduh bagi membela dirinya di samping meneliti segala bukti yang ada daripada kedua-dua pihak, iaitu pihak tertuduh dan pihak pendakwa. Oleh yang demikian, semasa siasatan dalaman dijalankan, setiap prosiding perlu direkodkan dan disimpan untuk tujuan pembuktian kepada siasatan dalaman yang sedang berlangsung. Tambahan, setiap prosiding itu juga haruslah ditandatangani oleh pengerusi yang mempengerusikan awet itu dan salah seorang pekerja. Dalam masa yang sama,
Setiap proses dalam melakukan siasatan dalaman ini penting karena setiap penelitian yang dilakukan adalah bukti yang penting bagi membantu menguatkan lagi sebuah kenyataan dari pihak yang tertuduh maupun pihak pendakwa itu sendiri. Setelah itu, pengumpulan nota proceeding dilakukan dan diteruskan dengan prosedur pengedaran daripada saksi, yang mana prosedur ini juga akan sentiasa dilakukan sebelum memanggil pihak yang tertuduh untuk membela dirinya. Dan akhir sekali ialah penentuan hukuman. Dalam membuat penentuan hukuman, para panel penilai perlu melakukan penelitian yang tinggi dalam membuat keputusan. Oleh itu, kepentingan siasatan dalaman ini amat penting kepada kedua-dua pihak, yaitu pihak tertuduh dan pihak pendakwa. Hal ini karena siasatan dalaman ini mampu menegakkan keadilan dalam suatu award itu. Seterusnya kita akan melihat remedi yang diperoleh daripada siasatan dalaman. Setelah diteliti award ini sepenuhnya, pembuangan kerja terhadap pihak menuntut adalah tidak adil dan tanpa sebab serta tiada alasan yang kukuh. Mahkamah seterusnya memutuskan berkaitan dengan jenis remedi yang bersesuaian yang perlu diawardkan kepada pihak menuntut. Pihak menuntut dalam pernyataan kesnya telah memohon kepada mahkamah untuk pengambilan semula jawatan asal tanpa kehilangan perkhidmatan dan kekanan, ganti rugi, dan lain-lain relief yang sesuai. Setelah mengambil kira keterangan yang dikemukakan dan perhubungan yang tidak baik antara pekerja dan majikan, maka mahkamah berpendapat remedi ini adalah tidak wajar dan tidak sesuai dalam keadaan dan fakta kes ini, dan ianya adalah tidak seiring dengan keharmonian perusahaan. Mahkamah berpendapat bahwa award pampasan dalam bentuk keuangan adalah lebih sesuai. Salah satu award pampasan dalam bentuk keuangan ialah bayaran gaji ke belakang. Melalui surat pemberhentian kerja yang bertarikh 15 Mei 2012, pihak menuntut telah ditamatkan perkhidmatannya yang berkuat kuasa pada 15 Mei 2012. Pihak menuntut dalam pernyataan kesnya menyatakan gaji terakhirnya adalah sebanyak 1.680 sebulan. Oleh yang demikian, adalah menjadi amalan mahkamah apabila mengawetkan bayaran gaji ke belakang, bayaran ini hendaklah tidak melebihi 24 bulan dari tarikh pembuangan kerja tersebut berdasarkan gaji terakhir pihak menuntut yang telah dibuang kerja tanpa sebab dan alasan yang kukuh seperti yang dimaklumkan. Mahkamah boleh membuat penolakan sebahagian daripada bayaran gaji ke belakang tersebut sekiranya terdapat pendapatan selepas pembuangan pekerja. Dalam award ini, pihak menuntut menyatakan bahawa beliau tidak bekerja selama 3 bulan selepas pembuangan dan selepas itu menjadi buruh kasar yang bergaji RM35 sehingga RM40 sehari. Ringkasnya, pihak menuntut telah bekerja dengan pihak responden selama 18 tahun lebih. Oleh itu, bayaran gaji ke belakang adalah sebanyak 1.680 kali 24 bulan bersamaan dengan 40.320. Namun, penolakan telah dibuat oleh mahkamah kerana pihak menuntut masih mendapat pendapatan dari segi equity dan sebagainya dan telah memotong sebanyak 20%. Pemotongan 20% ini adalah wajar dalam kes ini. Oleh itu, bayaran gaji ke belakang mahkamah mengawetkan sebanyak 32.256. Selain itu, adalah menjadi amalan mahkamah untuk mengawetkan pampasan sebagai ganti rugi pengembalian jawatan asal berlandaskan kepada formula gaji 1 bulan bagi setiap tahun genap perkhidmatan pihak menuntut dengan pihak responden. Untuk sebagai pampasan ganti rugi pengembalian jawatan asal, mahkamah telah mengawetkan sebanyak 30.240 kepada pihak menuntut. Oleh yang demikian, mahkamah dengan ini memerintahkan pihak responden untuk membayar kepada pihak menuntut sebanyak RM62.496 melalui peguam cara pihak menuntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh award ini diperuntukkan. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan sangat disignifikan dalam penegakan hak dan keadilan pekerja yang dihentikan kerja. Siasatan dalaman ini amat penting kepada setiap individu yang ingin menegakkan kebenaran,
kebenaran dan keadilan dalam sebuah organisasi, tidak kira pangkat atau jawatan dalam organisasi itu. Hal ini demikian kerana kewujudan siasatan dalaman ini memberikan peranan yang ideal dalam membuktikan kesalahan atau kebenaran seseorang individu itu. Dalam siasatan dalaman, kesilapan dan proceeding mungkin perkara biasa berlaku semasa mengendalikan siasatan ini, kerana memang jelas dan nyata tidak peraturan yang khusus semasa siasatan dalaman dijalankan. Namun, pengurusi panel haruslah bersikap profesional dalam mempengaruhi sesuatu siasatan yang perlu dikaji untuk mengelakkan berlakunya pertikaian dan juga melancarkan lagi perjalanan siasatan dalaman itu. Dalam masa yang sama, para pekerja juga majikan perlulah ketahui hak-hak mereka dalam sebuah organisasi agar mereka tidak tertindas dalam organisasi itu. Hal ini demikian kerana para pekerja dan majikan boleh membuat siasatan dalaman serta-merta sekiranya mereka mendapati hak mereka diabaikan.